اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatus Sibyan, muka surat 16. Muka surat 16, baris yang ke-9 daripada atas. Baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan martabat yang keempatnya, martabat yang keempat daripada 4 martabat niat, sembahyang yang memada pada niatnya, pada niat sembahyang memada dengan qasad, dan ta'arud, datangkan niat fardu, dan ta'ayyun nyatakan semayang apa, dan ta'ayyun nafsah, erti ta'ayyun nafsah menentukan akan dirinya imam atau makmum, iaitu sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun dan ta'ayyun nafsah, sembahyang Jumaat. Dan seumpama sembahyang Jumaat, sembahyang qasar, kerana wajib padanya pada sembahyang qasar niat qasar. Demikianlah niatnya, usolli fardul jumu'ati imaman atau makmuman. Artinya saja aku sembahyang, itu qasar. Fardu itu ta'arud, Jumaat itu ta'ayyun, aku imam atau aku makmum itu ta'ayyun nafsah. Usolli fardhu zuhri atau fardhu asri atau fardhu isya'i maksuratan atau raka'ataini. Artinya saja aku sembahyang itu qasar, fardu itu ta'arud, zuhur itu ta'ayyun atau fardu asar atau fardu isya', dikasarkan atau 2 rakaat, itu panggil ta'ayyun nafsah. Dan martabat yang keempatnya, martabat yang keempat daripada 4 martabat niat, sembahyang yang memada pada niatnya, niat sembahyang dengan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun dan ta'ayyun nafsah. Jadi martabat yang keempat ni ada 4 juzuk niat yang wajib diniatkan, 4 juzuk, 4 bahagian. Mana 4 juzuk, 4 bahagian niat? Yang pertamanya qasad, saja aku sembahyang. Yang kedua ta'arud, niatkan fardu. Yang ketiga ta'ayyun, nyatakan sembahyang Jumaat ke zuhur ke, dan ta'ayyun nafsah, menentukan dirinya imam ataupun makmum pada sembahyang Jumaat, ataupun menentukan dirinya sembahyang qasar ataupun niat 2 rakaat. Jadi martabat yang keempat ni dia ada 4 juzuk niat. Martabat yang pertama dahulu, qasad saja aku sembahyang, itu sembahyang sunat mutlak. Yang kedua qasad dan ta'ayyun, qasad 1 juzuk, ta'ayyun 1 juzuk, 2 juzuk pada martabat yang kedua, iaitu sembahyang sunat yang berwaktu, sembahyang sunat yang bersebab.
Jadi sunat yang berwaktu, sunat yang bersebab, qasa dan ta'ayyun. Qasa saja aku sembahyang, ta'ayyun isra' ke, duha ke. Ta'ayyun ni sembahyang gerhana matahari ke, gerhana bulan ke, itu ta'ayyun. Itu duduk di martabak yang kedua, dua juzuk yang wajib diniatkan, itu qasa dan ta'ayyun. Martabak yang ketiga pula, dia ada 3 juzuk niat, 3 bahagian yang wajib diniatkan, iaitu qasa, ta'arruq dan ta'ayyun. Qasa saja aku sembahyang, ta'arruq niatkan fardu, ta'ayyun niatkan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Itu 3 juzuk. Ataupun saja ni sembahyang fardu. Contohnya qasa, ta'arruq, ta'ayyun saja aku sembahyang fardu nazar. Contohnya dia bernazar, kalaulah dapat satu perkara, maka wajib atas aku sembahyang 2 rakaat. Jadi sembahyang ni sembahyang fardu. Jadi dia ada 3, qasa, ta'arruq, ta'ayyun. Qasa saja aku sembahyang, ta'arruq fardu, ta'ayyunnya nazar. Ataupun qasa, ta'arruq, ta'ayyun sembahyang fardu jenazah. Niatnya saja aku sembahyang fardu jenazah. Saja aku sembahyang dipanggil qasa, fardu dia panggil ta'arruq, jenazah dia panggil ta'ayyun. Itu martabak yang ketiga, yang mana dalam martabak yang ketiga wajib diniatkan 3 juzuk. Ni masuk pula martabak yang keempat, yang wajib diniatkan ada 4 juzuk. Sebab permulaan masa bicara bab niat ni dimulai dengan bicara bermula niat sembahyang, iaitu niat sembahyang atas 4 martabat dengan iktibar, dengan kira secara segala juz'iyahnya. Kira juzuk dia banyak mana. Martabat yang pertama 1 juzuk je lah, qasa. Martabat yang kedua 2 juzuk, 2 bahagian, qasa dan ta'ayyun. Martabat ketiga 3 juzuk, 3 bahagian, qasa, ta'arruq, ta'ayyun. Martabat yang keempat 4 juzuk, 4 bahagian, qasa, ta'arruq, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Inilah belajar berkaitan dengan rukun sembahyang, bukan hanya hafaz rukun 13. Jadi hak ni hak martabat yang keempat, yang mana dalam niat ni ada 4 juzuk, 4 bahagian yang wajib diniatkan. Sembahyang yang memada pada niat sembahyang dengan qasad dan ta'arrud dan ta'ayyun dan ta'ayyun nafsah. Artinya, arti ta'ayyun nafsah menentukan akan dirinya imam atau makmum, iaitu sembahyang Jumaat. Kerana sembahyang Jumaat adalah sembahyang yang mana syarat sahnya adalah berjamaah. Adapun sembahyang zuhur kita nanti berjamaah. Adakah berjamaah tu syarat sah sembahyang fardu zuhur? Itu fadilah. Itu fadilah. Adapun Jumaat, memang syarat untuk sah sembahyang Jumaat adalah berjamaah. Jadi apabila sembahyang Jumaat ni sembahyang yang syarat sahnya adalah berjemaah, maka untuk jadi berjemaah, imam wajib niat sebagai imam, makmum wajib niat sebagai makmum. Faham tak ni? Jadi sembahyang Jumaat dia kena niat imam, niat makmum. Dia datangkan di hadapan tu, usolli fardhu Jum'ati imaman atau makmuman. Saja aku sembahyang qasad, fardu ta'arruq, Jumaat ta'ayyun. Aku imam atau aku makmum itu dipanggil ta'ayyun nafsah. Jadi 4 juzuk lah. Jadi tak sama dengan zuhur. Zuhur 3 juzuk saja, qasad, ta'arruq, ta'ayyun. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Kita berjemaah, apa hukum niat imam, apa hukum niat makmum, kita akan cerita nanti. Sekarang ni kita pergi pada
niat imam, niat makmum pada sembahyang Jumaat yang mana berjemaah adalah syarat untuk sah sembahyang. Maka niat imam, niat makmum itu wajib. Kalau tak niat imam ataupun tidak niat makmum, maka tidak sah sembahyang fardu Jumaat dia. Ni fardu takdir lah, fardu takdir. Jadi ahli Jumaat ni cukup-cukup 40 orang. Fardu takdir. Kita sembahyang ramai. Hak yang boleh bilang Jumaat lah. Di antara syaratnya mustautin. Maknanya cukup-cukup 40 orang. Sudah sembahyang, tiba-tiba seorang kata, Allah, saya tak terlupa nak niat makmum, contohnya. Maka tak sah sembahyang Jumaat dia. Berarti Jumaat hanya ada 39 orang. Berarti semuanya tidak sah. Sebab syaratnya berjemaah satu. Syaratnya 40 orang. Sekarang ni 40 orang dah. Tapi tiba-tiba seorang daripada makmum tu lupa niat makmum. Maka tak sah sembahyang dia. Maka yang adanya sekarang bilangannya 39 orang. Maka tak sah belaka lah. Kalau orang ramai, dia seorang je tak niat makmum, dia sembahyang dia lah tidak sah. Dia tak babit orang ramai. Sebab sekarang ni di antara syarat Jumaat adalah berjemaah. Dan di atas syarat Jumaat adalah 40 orang. Jadi kalaulah cukup-cukup 40 orang, tiba-tiba seorangnya, Allah, saya lupa niat makmum, contoh. Jadi niat imam, niat makmum pada sembahyang fardu Jumaat itu adalah di antara juzuk yang wajib diniatkan ketika takbiratul ihram. Niat imam ataupun niat makmum. Kita balik kepada hak sembahyang kita ni. Sembahyang fardu zuhur yang martabat yang keempat ni, sembahyang fardu zuhur martabat yang ketiga. Ni sembahyang fardu zuhur kita nanti insya-Allah duduk martabat yang ketiga. Qasa ta'arud ta'yun, saja aku sembahyang fardu zuhur. Imam niat menjadi imam. Makmum wajib makmum niat sebagai makmum. Imam niat sebagai imam, makmum niat sebagai makmum. Apa hukum imam niat imam? Apa hukum makmum niat makmum? Sebab sembahyang fardu zuhur duduk martabat yang ketiga. Martabat yang ketiga yang kita bicara terdahulu, yang wajib diniatkan hanya 3 juzuk, 3 bahagian. Itu martabat yang ketiga. Qasa ta'arud ta'ayyun, saja aku sembahyang fardu zuhur. Dan niat imam, niat makmum tak sebut situ. Hak sembahyang fardu Jumaat ni, ni martabat yang keempat, yang mana dalam berniat wajibnya 4 juzuk, 4 bahagian. Jelas selain daripada qasa ta'arud ta'ayyun, saja aku sembahyang fardu Jumaat, satu lagi kena tambah, wajib niat imam ataupun wajib niat makmum. Itu jelas 4 martabat, 4 juzuk niat. Tapi kalau sembahyang fardu zuhur, martabat yang 3 hanya qasa ta'arud ta'ayyun, saja aku sembahyang fardu zuhur. Imam niat imam, makmum niat makmum, apa hukum? Imam niat imam hukumnya sunat untuk dapat fadilah berjamaah. Makmum niat makmum, kita niat makmum semua kan. Apa hukum niat makmum? Memang kita niat makmum. Kita niat saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat. Kita bicara berulang kali dah. Niat 4 rakaat tu sunat, niat tunai tu sunat, niat kerana Allah tu sunat. Niat makmum, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum kerana Allah. Niat tak makmum? Niat makmum ke niat mengikut imam ke, ia belaka lah tu.
Ha. Dia hukum asalnya sunat juga, tapi dia pergi kepada wajib lil qudwah, dia panggil. Hukum asalnya sunat lah, sebagaimana imam niat imam, makmum niat makmum pun hukum asalnya sunat, tapi dia pergi kepada, dia panggil wajib lil qudwah, bukan wajib sebagaimana qasa ta'arud ta'yun. Qasa ta'arud ta'yun sebagai fardu zuhur itu wajib syarat untuk sah rukun niat, untuk sah semayang. Qasa ta'arud ta'yun kita sebagai fardu zuhur itu wajib sebagai syarat untuk sah rukun niat, untuk sah semayang. Tidak niat salah satu daripada qasa ta'arud ta'yun, semayang tidak sah. Adapun niat makmum dipanggil wajib juga, tapi bukan wajib sebagaimana qasa ta'arud ta'yun, dipanggil wajib lil qudwah, dipanggil. Gimana? Tak lah kita duduk amal semua, cuma apa hukum? Niat 4 rakaat sunat, niat tunai sunat, niat kerana Allah sunat. Niat makmum kalau nak tanya pok gua ni lah, pok nak jawab. Allah, pok jawab. Kita ayah nak tanya. Allah mu ni banyak tanya. Buat sudah lah. Jawab gitu lah dia. Ya? Anda nak tanya. Dia pun niat panjang. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum kerana Allah. Anak pun dia pun tak apalah ayah qasa ta'arud ta'yun wajib tu, qasa ta'arud ta'yun. Niat 4 rakaat sunat, niat tunai sunat, niat kerana Allah sunat. Nak se je dengan ayah. Niat makmum apa hukum? Kerana garu kepala ayah. Kalau ayah dengan anak, lain kali anak dia tu imam dah lah, ayah jadi makmum. Dah. Yelah, niat makmum macam niat imam juga, asalnya sunat, tapi dia panggil wajib lil qudwah, bukan wajib sebagai syarat untuk sah niat sebagai qasa ta'arud ta'yun. Dia panggil wajib lil qudwah kerana kita nak ikut tu imam. Kita nak ikut tu imam. Kalau kita tidak niat makmum, kita nak ikut tu imam macam mana? Ada ni. Kan kita kan ikut tu imam. Tu imam baca panjang, contoh baca surah panjang, kita selesai dah baca Fatihah, kita duduk diam lama je, lengah dah beri kita, imam tak rokok lagi. Boleh ke duduk diam lama tak membaca? Boleh, sebab kita makmum, sebab kita dengar bacaan surah tu imam, sebab kita makmum. Ada ni, kita rakaat yang kedua, tu imam rakaat yang pertama. Kita kat kedua, tengok kat pertama tu susah nak cerita lah pulaknya. Adalah makmum kat kedua, tengok kat pertama. Mana makmum semai kat, Tok Imam baru masuk duduk depan. Tukar. Jadi Tok Imam kat kedua, kita makmum kat pertama, masuk lambat. Jadi tengok kat kedua, dia akan ada tasyahud awal. Kita kat pertama, mana ada tasyahud awal. Tapi kenapa tu tasyahud awal? Sebab kita niat makmum. Kalau ikut rakaat kita tak ada tasyahud awal bagi kita rakaat pertama. Tapi kenapa kita tasyahud awal? Sebab kita niat makmum. Maka kita pun tasyahud awal. Gitu. Pandai ni. Jadi kita nak ikut tu imam tu, wajib kena niat sebagai makmum. Wajib lil qudwah. Wajib kerana nak ikut tu imam, bukan wajib niat makmum sebagaimana wajib niat makmum ketika sembahyang Jumaat. Tu niat makmum untuk sah rukun niat, untuk sah semayang, tu lain. Jadi niat makmum pada sembahyang zuhur adalah wajib kerana nak ikut tu imam. Kalaulah kita tak niat makmum, kita tak niat makmum, adalah kerana kita tak mau ikut belakang tu imam tu. Ada kerana tersendirilah kenapa tak mau ikut tu imam tu. Tapi masuk dalam masjid dah, masuk dalam surau dah, tapi dengan imam tu tak mau turun, tak mau ikut. Maka dia pun niat sebagaimana sembahyang seorang diri, tak niat sebagai seorang makmum.
Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Boleh, tapi janganlah kita buat sebagai makmum, sebab kita bukan makmum, tak boleh nak ikut tok imam. Kita hanya buat kebetulan, tak apa. Buat kebetulan macam mana? Kita baca surah habis dah. Yang di hadapan tu bukan tok imam kita tu, sebab kita tak niat makmum, tak rokok lagi. Kita baca surah lain pula, tak apa tu. Jangan apabila kita selesai baca surah, tok imam lambat rokok, kita tunggu panjang, pada uruh, batal sembahyang kita. Sebab apa? Sebab kamu tunggu lama apa? Tak rokok lagi depan tu, itu bukan tok imam kamu. Sebab kamu tidak niat sebagai makmum. Pada ni. Gitu je lah. Jadi wajib nak makmum lil kedua untuk ikut tok imam. Ikut tok imam macam mana? Tok imam baca surah panjang, kita diam lama pun tak apa, sebab kita makmum dia. Ada ni. Jadi kalau kita ni tidak niat sebagai makmum, tapi kita masuk dalam saf yang sama, nak berundur balik, orang dah kita masuk dalam saf dah, tengok Allah, dia pula naik dia tok imam. Kenapa tak ikut dia sebagai tok imam tu? Tu persoalan lain lah tunya. Tu persoalan lain. Kita bicara bab persoalan hukum niat je lah. Adalah sebab-sebab ditambah berjemaah dengan seseorang. Mungkin seseorang tu bacaan dia salah, contohnya lah. Kalau salah, perbetul lah kalau kamu pandai. Adalah sebab-sebab dia tak kira waktunya. Jadi tengok-tengok orang tu naik di tok imam. Ni biasa surah bala lah, biasa surah. Tok imam ni oni naik kan surah kan. Dia tak ada tok imam tetap. Kalau ada tok imam tetap pun, terkadang tok imam tetap tu atas lantikan ada jawatan khusus surah sendiri. Apabila tok imam tu tak mari, contohnya naiklah orang lain. Naik dia dah, contoh. Dia dah sah dah, nak undur balik tak boleh. Dia pun masuk dalam saf yang sama, tapi dia tak niat sebagai makmum. Saja aku sebagai zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah, tak nak sebagai makmum, maka dia bukan makmum. Tok imam tu baca kuat lah, subuh, maghrib, isyak. Tok imam baca Fatihah kuat, dia pun duduk dia tunggu ni lama ni, satu Fatihah ada ni, maka batal sembahyang dia. Sebab dia bukan makmum. Makmum tunggu lama pun tak apa, sebab dia makmum. Lepas tu macam mana? Tok imam baca Fatihah kuat, dia kena baca Fatihah perlahan, sebab dia sembahyang seorang diri. Kalau dia baca Fatihah bersama Tok imam, orang sebelah perasan lah dia tidak ikut imam. Memang perasan. Tok imam baca Fatihah kuat, orang sebelah kita baca Fatihah juga, memang perasan kita ikut Tok imam. Sebab apa dia baca Fatihah? Kenapa dia tak dia macam makmum yang lain? Makmum yang lain tu makmum, yang dianya bukan makmum. Ada ni, yang kita duduk diam ketika imam baca Fatihah kuat subuh, maghrib, isyak tu, kita diam sebab kita makmum. Kita disunatkan perhati dengar bacaan Fatihah tok imam. Memang kita diam. Tapi yang sekarang ni, ini bukan makmum, memang dalam saf yang sama, tapi apabila tak niat sebagai makmum, dia bukan makmum. Bila tok imam baca Fatihah kuat, ditunggu lama masa pada uruh, batal sembahyang dia. Dia tak ikut tok imam, kenapa? Kenapa? Tiba-tiba yang batalnya dia. Tok imam pasik sah lagi jadi imam. Pasik sah lagi jadi makmum. Pandai ni. Yang khilaf ulama dapat fadilat berjemaah ataupun tidak, begitu je lah. Tapi sembahyang sah. Tiba-tiba dia tak mengikut imam pasing, tak apalah. Tiba-tiba dia tunggu lama belakang. Dia yang dirasa tak pasing itu, tak sah sembahyang, batal sembahyang. Sebab dia tunggu lama tak baca, padahal dia bukan makmum. Kan? Mana kalau tak baca lah bersama dengan tok imam Fatihah, tok imam baca Fatihah separuh, bacalah Fatihah tu jangan lama sangat. Berarti tunggu sekejap tu tak apa. Ni satu Fatihah ni panjang ditunggu.
Nanti imam baca Fatihah sekerak, dia pun baca. Dia antara taktik lah, taktiknya dia lambat takbir. Dia lambat takbir, dia buat mutar. Jadi imam baca Fatihah kat pertama, dia baru takbir. Ketika imam baca Fatihah kat pertama, dia baca doa iftitah. Itu ada saja. Dia baca doa iftitah. Imam sedang boleh habis Fatihah, dia pun habis doa iftitah. Jadi ngam-ngam imam baca surah, dia pun baca Fatihah. Ada apa sikit situ kat pertama. Dia kena ada strategi lah. Dia kena ada strategi. Strategi. Kena pandai politik jugalah. Kena pandai strategi juga ni. Jadi Tok Imam baca surah, dia pun baca Fatihah. Tok Imam baca surah panjang. Habis Fatihah dia, Tok Imam tak habis lagi bacaan surah. Dia tak boleh duduk diam, dia baca surah dia. Tok Imam rokok macam mana? Lepas tu dah kita habis dah Fatihah rokok sama tu buat-buat. Tak apa tu. Sama buat-buat. Dahlah kalau kata makmum habis dah bacaan surah, imam tak rokok lagi, baca surah lain pula. Jangan duduk saja je. Jangan duduk diam, jangan. Imam rokok, dia pun rokok. Nampak macam sama lah. Dibuat sama. Tapi dia semenukan makmum. Tapi kena pandai. Orang pertama pula macam tadi, orang kedua nak kena pula. Tak mau baca Fatihah kuat. Memang kena baca Fatihah bersama dengan imam. Dia tak boleh tunggu sebab dia bukan makmum. Faham tak? Memang boleh tahu. Kalau semayang tu fardu subuh, zuhur, fardu subuh, maghrib, isyak, memang boleh tahu. Kalau sebelah kita tidak niat sebagai makmum. Kalau semayang fardu zuhur, asar, tak apa. Sebab masing-masing baca perlahan. Ada apa tu? Orang tak akan perasan. Kalau seseorang tidak niat sebagai makmum. Kalau semayang fardu zuhur, asar, orang tak akan perasan. Kalau semayang subuh, maghrib, isyak, orang akan perasan. Sungguh ni. Ada orang ni tak niat makmum, tapi dia tunggu lama, tunggu tu imam. Dia tak baca, tak apa. Batas semayang dia. Dia buat dia macam makmum, tapi dia tak niat makmum. Sebab tu kata niat makmum ni wajib lil qudwah. Wajib kerana nak ikut tu imam. Bila kita sebagai makmum, tu imam baca surah panjang, kita diam lama mana pun memang kita makmum. Contoh. Lama mana kita diam, tidak membaca ketika tu imam baca sajadah pagi Jumaat. Lama tu kan. Tapi kita makmum. Sebab kita sedang mendengar bacaan sejadah tu imam baca. Tu kita makmum. Dia yang lama pun kita makmum. Tu niat makmum wajib lil qudwah. Wajib kerana kita nak ikut tu imam. Pernah berlaku. Ni cerita lama lah. Jadi dia memang tak ikut tu imam tu. Kita ikut tu imam tu. Jadi Cik imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Ni maghrib. Sebab nanti ada kuliah maghrib. Ni maghrib. Jadi sudah je semayang, hak makmum sebelah tu. Makmum sebelah tu dia orang kanan pada tu imam tu lah. Dia kamu tak ikut tu imam. Dia kata ke sebelah dia, kamu tak ikut tu imam. Saya tak ikut tu imam. Lepas tu kenapa kamu isu ni? Ini sudah saya berjemaah tak ada waktu di sini. Kamu dua orang tu mari apa mana ni? Dia marah. Kena pula kawan tu. Yang jadi tu imam tu dia main nak mengajar kuliah maghrib. Yang hak tegur ni, hak mari kan dia ikut tu imam tu je. Ikut ustaz tu lah, ustaz jadi tu imam. Saya memang ada jemaah surau ni. Memang saya berjemaah waktu di surau ni. Lepas tu kenapa kamu tak niat makmum? Saya tak niat makmum dengan dia. Kenapa kamu mari? Memang surau saya sini. Kamu kenapa mari sini? Tanya orang niat makmum kedok dah tahu tu. Sebab time kamu kuliah maghrib, seorang dua orang dia tunggu, orang semua lagi balik belaka. Dia nak malu kat sebelah ni. Akhir malu dengar tu imam tu yang malu. Jadi macam balong Dia nak marah sebab tak ikut tu imam dia tu, ustaz dia tu.
Dia memang Rasulullah tu, ustaz tu mari, memang orang balik. Orang balik, tinggal hak teman tu seorang, apa tak adalah orang tua seorang tu, seorang dia tunggu, orang lain balik. Memang tak ambuh tu imam, tak ustaz dia tak ambuh, Rasulullah tu tak ambuh, dia mari juga. Akhirnya hak tukar teman tu tak mari dah lah. Hak tukar teman dah kena dah sekali, dia nak madu kawan tu, dia kena tak mari. Lepas tu tak ada seorang maghrib tu, imam tu tunggu luar. Lepas tu isyak dia semayang, lepas tu dia balik. Dia ingat lama kot dia tunggu, dia tak ngajar, dah orang lagi balik. Lepas tu kenapa mari lagi? Dia boleh elang, dia elang lah, dia claim elang sebab dia mari mengajar. Tapi kenapa tak mengajar? Dia orang lari belakang, maka dia claim elang. Boleh claim elang gitu? Jadi mari pun pakai minyak gok, main dengan motor pun motor pakai minyak gok, pakai pakai minyak. Dia mari balik, dia claim lah, sebab memang dia mari mengajar, memang dia mari nak mengajar, memang di tangan dia ada kitab. Tapi oleh kerana orang pakat lagi balik, dia tak mengajar, dia tunggu je, dia maghrib isyak je lah. Lepas tu dia claim lah, boleh? So dia mari, dia mari dah, memang jadual dia dah. Dia mari tu boleh dah, dia mari, dia elang tu boleh claim ke tak? Boleh? Boleh deh. Suka dah. Tugas dia mari, orang lari, maka dia tak boleh nak mengajar, maka tak salah dah dia nya tau, salah orang lari lah. Dia tak panggil klaim minyak, dia panggil klaim mengajar. Klaim mengajar bukan klaim minyak. Klaim mengajar lah. Lama kau duduk main gitu, lama-lama dah mari dah lah. Dia pun boleh keling, tapi lama-lama dia pun terasa hati main dia gitu. Dah mari pas sudah. Dah tukar teman tu dah air buat kemudian. Kau kata teman dia memang dia perhati dah. Orang seorang ni masuk kuliah memang lagi balik, isyak dia mari pulau. Ikut Dr. Imam semayang maghrib je. Memang kawan tu dah ikut, memang dia baca Fatihah. Masa tu imam tu baca Fatihah, dia takat lalu. Kau dah kononnya, kamu tak ikut imam, dia kata, dia takat lalu. Dia kata, memang saya tak ikut. Tapi kenapa kamu lari? Ni surah saya. Kamu dengan imam tu kan mari sini, tak ada orang dengar, dia ngajar. Ni aja orang belawang lah ni, orang belawang. Kalau jenis orang tak belawang, payah juga tu. Dah, sudah salam. Dia ni tegur lalu. Tegur dah sempat wirid lagi. Pada muka dia baca Fatihah. Maghrib imam baca Fatihah kuat. Jadi makmum suruh baca Fatihah juga. Dia tanya. Kamu tanya orang lain. Ini makmum gedok dah tahu orang lain. Tapi orang lain tak mau babi asnya orang lain. Tapi kau asal dia nak takak hot ni lah. Kena dah ni, tak boleh ikut tu imam. Mari berjumpa juga. Tapi akhirnya malu dengar tu imam tu, dia malu. Padahal kalau buat senyap-senyap okey je, kata mung nak ikut sudah. Memang kalau semayang tu subuh maghrib isyak boleh tahu dia tak niat sebagai makmum. Ketika imam baca Fatihah kuat tu, walaupun dia tak baca serentak dengan imam, tapi imam baca setengah tu, dia sudah bismillah dah, dia sudah memulai baca Fatihah. Dia ditunggu setengah Fatihah tu dia tidak membaca. Tu dia panggil sekejap, tak panggil lama. Ni boleh tidak niat sebagai makmum, dia tak boleh ikut tik imam. Ikut tik imam macam mana? Tik imam baca Fatihah kuat, dia diam, tidak membaca. Tik imam baca surah panjang, dia diam tanpa membaca, dia makmum. Jadi nak ikut tik imam seumpama tu wajib niat makmum. Wajib niat makmum, wajib lil qudwah dia panggil. Bukan wajib sebagai syarat untuk rukun niat sebagaimana qasa, ta'arud, ta'ayyun, bukan. Saja aku sembahyang fardu zuhur, itu wajib tu untuk niat. Niat makmum kerana nak ikut tu imam. Itu wajib kerana nak ikut tu imam serta kita nak fadilah. Itulah.
Kita niat makmum kerana kita nak fadilat berjamaah. Kalaulah dia tak niat sebagai makmum, semayang hak perlahan, mudah cerita Zuhur Asar. Ingat ke Tok Imam rakaat yang pertama juga, tiba-tiba Tok Imam rakaat yang kedua, dia bawa rakaat yang pertama, dia bukan makmum, macam mana? Nak ajar taktik ni. Nak ajar taktik. Sekarang dia sapa Tok Imam sedang sembahyang, dia ingat-ingat Tok Imam yang rakaat pertama lah, macam baru sembahyang je lah. Dia pun Allahu Akbar, tak niat sebagai makmum saja. Aku sembahyang betul Zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Tak apalah, mana dia selesai baca Fatihah surah, hak bacaan perlahan senang cerita Zuhur 5 rakaat dia pun rakaat. Tidak. Kemudian lepas ada sujud yang kedua, Tok Imam tasyahud awal, dia rakaat pertama. Naik pecah tembelam nak kena. Anak sekarang ni Tok Imam tasyahud awal bersama makmum yang lain, yang dia tak niat makmum, dia tak boleh tasyahud awal sebab dia rakaat pertama. So banyak macam sekarang ni bawah ni bukan sedang berdiri. Tak faham lagi tu, so baca surah panjang tak faham lagi tu. Sekarang ni Tok Imam tengah sembahyang, dia pun takbir, dia ingat ke Tok Imam rakaat pertama. Jadi macam biasalah rokong tidak, lepas sujud yang kedua Tok Imam tasyahud awal, maknanya Tok Imam rakaat kedua dah. Hak bukan makmum ni, hak duduk asal tapi bukan makmum ni, rakaat pertama dia tak boleh tasyahud awal sebab rakaat pertama dia tasyahud awal. Kalau dia niat makmum, dia ikutlah sebab dia makmum. Dia tak niat makmum ni. Kalau bangun, pecah tembelang, nampak lah. Betul macam nampak? Kita bincang kemudian. Kita bincang kemudian. Dekat belakang. Sekarang orang kabur ni pecah tembelang dah. Dia mata syak awal dia bangun berdiri. Apa nak buat? Dia kalaulah Tok Imam ni, kalau Tok Imam ni betul-betul salah, Tok Imam yang salah bacaan ni biasanya bukan Tok Imam masjid lah. Tok Imam masjid ni dia ada tauliah, dia ada temuduga. Biasa Tok Imam kapung lah, surau lah kita kata, memang dia bacaan salah sangat, ummi, memang bacaan dia salah. Ha dibaca dengan he, sa dibaca dengan sin, qaf dibaca dengan kaf, contohnya. Ada dia memang baca salah sungguh, memang dia tak sah jadi Tok Imam. Jadi hak ni malah baloh. Ada orang tegar dah pun dia wak keras juga. Memang ada kadang-kadang pergi semai surah tu berhenti semayang, Allah, Tok Imam baca begitu, berat sangat salah lah. Salah yang kecil tu kita tak pelik tu, biasa je. Ni salah yang besar ni memang tak boleh tu Tok Imam. Jadi nak macam mana ni? Maknanya kalau kita berbetulan niat makmum, kita akan niat farqah serta-merta. Sebab kita tak mengetahui, sebab kita hanya kebetulan singgah semayang. Kalau kita mengetahui daripada awal Tok Imam tu memang bacaan dia salah, kita niat makmum daripada awal, tak sah awal dah semayang kitanya. Tapi kalau kita niat makmum, kita tidak mengetahui Tok Imam tu baca seumpama tu, sampai masa dia baca Fatihah memang salah sangat-sangat, memang tak sah jadi Tok Imam sebab dia ummi. Walaupun dia belajar sangat-sangat dah, dia belajar sangat-sangat dah, tapi belajar tua, belajar kemudian, jadi tak boleh nak baiki dah lidah dia. Untuk sembahyang dia sah, untuk sembahyang dia sah sebab dia belajar dah. Dia panggil ummi yang tidak ada taksir. Dia panggil ummi ni yang dibangsa kepada ibu, sebab asalnya ibu ni dia tak pernah membaca. Ada ni asal dia perempuan tak pernah membaca, sebab perempuan tak belajar tinggi-tinggi. Sekarang orang belajar tinggi, orang lelaki tak belajar tinggi. Dia sekarang ni kira asal. Ummi ni dia bangsa pada ibu, dia bacaan salah dia sebut ummi. Tapi dia belajar dah, dia belajar sangat dah, tapi
Tak boleh. Mana lidah dia tu tak boleh nak baiki dah. Maka sembahyang dia sah. Tak sah dia tak imam. Oh, dia tak imam juga. Mana sekarang ni kebetulan ikut siapa di tempat dia baca salah tu, memang salah lah. Tak ada jalan keluar dah. Wajib niat mufarakah serta merta kita niat makmum tadi. Mana kita jadi seorang diri. Ada ni. Tak apalah kita niat mufarakah. Macam mana kalau dia okat yang kedua, tasyahud awal, kita okat pertama. Nak niat makmum semula. Pada ni. Niat makmum saja batal sembahyang kita. Kalau seseorang tu imam ni, kita memang tak niat makmum daripada awal sebab kita kenal dia ummi. Hak tadi kita dah tahu. Kita pergi imam kat kedua dah ni. Sembahyang bacaan kuat. Kita Allahu Akbar, sembahyang rakaat pertama. Maghrib contohnya rakaat pertama. Tak apalah rakaat pertama rakaat kedua tak apalah. Kita pun niat makmum. Dia baca salah sangat. Kita pun niat mufakkah serta merta. Macam mana apa kita akan jadi kemudian? Sebab dia rakaat kedua, kita rakaat pertama. Kalau dia rakaat pertama juga, kita rakaat pertama, kita boleh lakon-lakonkan sama dengan dia. Tapi sekarang dia rakaat kedua dah, kita rakaat pertama baru. Tapi dia rakaat kedua, dia ada tasyahud awal. Kita rakaat pertama, mana ada tasyahud awal? Masa takbir kita niat makmum, betul lah sebab kita tak tahu lagi dia tu baca salah sangat. Kita tak boleh nak kembali niat makmum. Niat makmum kembali batal sembahyang kita sebab dia tu imam yang ummi yang tidak sah jadi tu imam. Itu tak boleh lah tu. Itu kena bangun berdiri ya. Betul macam mana? Kita bincang balik ya. Baca lambat masa mana? Lambat macam mana? Dan sekarang ni kita rakaat pertama makmum, imam rakaat kedua. Imam rokok, kita rokok je lah. Imam tidak, kita tidak. Imam sujud yang pertama, duduk ada sujud. Imam sujud yang kedua. Imam rakaat kedua dia tasyahud awal. Kita makmum rakaat pertama, mana dia tasyahud awal. Kita bukan makmum, kita bukan makmum. Kita sama ada kita dah niat makmum daripada awal ataupun kita nak mufarakah kerana tu imam jelas baca salah. Kita rakaat pertama baru. Kalau kita rakaat kedua juga, tak ada masalah, kita boleh buat sama-sama. Macam rupa ikut tapi kita bukan makmum. Tapi sekarang kita rakaat kedua atau rakaat pertama. Kita mari ikut belakang dia. Kita tahu dia ada rakaat kedua. Kita tupang semayang. Beri tisu lah. Tisu kita tupang semayang. Kita rakaat kedua tu tahu dah. Kita pun Allahu Akbar. Niat makmum. Kita baca Fatihah memang salah terang-terang. Kita wajib niat mufarakah serta merta. Tak niat mufarakah batal sembahyang kita. Sebab dia baca salah. Tak boleh kita nak mufarakah. Boleh lah. Kita jadi seorang diri. Tapi nampak duduk dalam sah yang sama. Merokok mungkin sama lagi. Tidak sama lagi. Persoalan sekarang tema kat kedua dia tasyahud awal. Sekarang ni hak ni bukan makmum. Dia bawa kat pertama. Dia tak boleh duduk tasyahud awal. Tu asal dia kena bangun berdiri ya. Kat kedua dia. Sebab tu kata kena bincang pula kemudian. Kena bincang dah lah. Sebab tak boleh nak niat kembali sebagai makmum. Tak boleh. Sebab dia baca salah. Atau kita tahu dah, kita orang tempatan tahu dah, dia tak boleh ditik imam. Buat degil dia je. Tengok-tengok, oh dia ditik imam. Mana kalau dia ditik imam somok-somok, makmum dia akan lain ke lain lah. Biasa je makmum. Dia semain tempat lain. Kenapa kamu ni semain tempat lain ni? Allah, dia tak ikut imam tu. Imam tu imam tetap surau tu. Dia akan pergi tempat lain. Hak ni kada surau ni dia tidak akan tetap imam dia. Ni naik, ni naik, ni naik, ni naik. Pada ni. Sebab dia bukan masjid. Ada imam yang bertauliah. Jadi kalaulah dia tahu dah imam tu baca salah, dia tak niat sebagai makmum. Kalau sama-sama pertama tak apa. Kena-kena imam rakaat kedua yang tidak niat makmum tadi rakaat pertama baru. Maka dia kena bangun berdiri rakaat kedua lah. Dah tak ada nak orang lagi. Nak macam mana? Nak lama-lama tak boleh dah sebab imam tasyahud awal dah.
Bangun je lah. Lepas tu nanti kita bincang molek lah. Bincang molek lah. Ada yang kena kelahi pula. Bincang molek lah. Kenapa kamu tak ada niat makmum? Kamu ummi, tak sah di Tok Imam. Oh, saya belajar sangat dah. Kamu sah untuk sembahyang kamu sebab kamu belajar dah. Tapi oleh kerana kamu belajar, lidah kamu keras sangat dah, kamu tak boleh baiki dah, kamu tak boleh Tok Imam. Tak sah orang lain ni. Gitulah. Kena bincang lah. Kalau gitu, kamu di Tok Imam. Lari dulu lagi. Lari dulu lagi. Naik di Tok Imam dia. Oh, berat lagi salah. Nak tahu macam mana? Kena sedia lah. Tapi kalau Tok Imam dia tak ikut tu ada kerana-kerana lah. Tok Imam ni terbabit dengan riba ke, Tok Imam ni yalah terbabit dengan rasuah, kena kilah ada dosa besar tu menyebabkan Tok Imam ni fasik. Maka makruh itu Imam fasik ni. Dia pun tak niat sebagai makmum sebab Tok Imam fasik. Tapi kalau nak ikut pun sah juga. Cuma dapat fadilat berjemaah ataupun tidak khilaf ulama, tapi tidak afdal lah. Tok Imam fasik, sah kita niat makmum di belakang dia. Sah berjemaah kita. Fadilat dapat tu khilaf ulama. Pandangan pertama dapat fadilah tapi tidak afdal sebab dia Imam fasik. Tapi boleh dia Imam lagi lah. Kita boleh niat makmum lagi. Tapi kita tak mau niat makmum. Tak mau niat. Kadang dia Surabaya ni tu Imam ni hok naik-naik. Allah dia tu Imam. Duit aku tak bayar lagi. Misalnya lah. Lah tekan sati lah hutang tak bayar berdosa ni. Dia senang dah. Awak tak tahu je menipu ni kata nak bayar lah. Lepas tu berjanji berjanji ni tak Imam apa ke ni? Cakap bohong, janji muki. Orang nak kira. Lah. Sama-sama ahli jemaah ni dia sungguh berlaku. Jadi dia tak ikut, dia tak niat makmum. Jadi macam tadi. Berbetulan dia wakaf kedua, kita wakaf pertama. Mana kalau niat makmum pun sah sebab dia bukan Tok Imam yang ummi, Tok Imam yang fasik. Dia boleh niat makmum sa'ah tu. Pada niat dia makmum, dia pun jadi makmum. Boleh tasyahud awal bersama dengan Tok Imam. Gitu jelah. Sebab apa dia niat makmum pada imam yang fasik yang sah berjemaah. Jangan niat makmum pada Tok Imam yang ummi yang memang tidak sah berjemaah. Dia lain lah tu. Kalau Tok Imam yang fasik bukan ummi, Tok Imam fasik ni sah jadi Tok Imam. Tok Imam ummi ni tidak sah jadi Tok Imam, tu berbeza. Dia tak niat makmum, dia ingat ke wakaf pertama sama wakaf pertama. Tiba-tiba Tok Imam wakaf kedua dah. Tasyahud awal, dia wakaf pertama baru, tak ada tasyahud awal. Maka dia pun niat jadi makmum. Maka dia makmum kan? Tasyahud awal. Dia gitu. Ada jalan lagi lah. Kalau tidak ikut Tok Imam tu atas dasar Tok Imam tu fasik, Tok Imam tu tidak afdal. Bukan Tok Imam yang tak sah di Tok Imam. Tok Imam ummi memang tidak sah di Tok Imam. Kalau Tok Imam fasik, sah jadi Tok Imam. Maknanya dia terdesak, dia boleh niat makmum, dia pun jadi makmum, dia pun tasyahud awal. Wakaf pertama tasyahud awal, tapi tak apalah sebab makmum ikut Tok Imam yang wakaf kedua. Cuma niat makmum di luar takbiratul ihram hukumnya makruh, tak dapat fadilat berjamaah. Sah di makmum tapi tak dapat fadilat berjamaah. Tu bab lain pula. Dia gini. Kita niat imam, kita niat makmum dalam takbiratul ihram. Ni sembahyang fardu zuhur. Hak Jumaat yang kita bicara, hak martabat yang keempat ni, wajib niat imam, wajib niat makmum dalam takbiratul ihram sebab dia kena niat 4 juzuk. Saja aku semayang fardu Jumaat imam, saja aku semayang fardu Jumaat makmum, dia kena niat takbiratul ihram. Hak ni kita balik pada martabat yang ketiga ni. Martabat yang ketiganya semayang fardu zuhur, qasa ta'arud ta'yun. Niat imam untuk dapat fadilat berjemaah, niat makmum pun sama juga. Jadi kalau kita niat imam di luar takbiratul ihram, masih lagi dapat fadilat berjemaah. Kita semayang seorang ni, semayang fardu zuhur seorang. Ada orang turut belakang, kita pun niat tu imam, dapat fadilat jemaah di saat kita bermula niat sebagai imam. Niat imam di luar takbiratul ihram tidak makruh, dapat fadilat berjemaah di saat bermula saat dia niat sebagai imam. Ada gitu. Kan biasa kan? Kita semayang seorang, ada orang ikut belakang. Kita semayang zuhur berjemaah, imam beri salam, kita semayang seorang.
Seorang tak ada fadilat Jumaat dah tu. Ada orang turut belakang. Kita pun niat imam, boleh fadilat berjemaah pula. Asal kita ikut imam, boleh fadilat berjemaah. Tapi kita boleh serakaat aja. Tiap bagi salam, kita pun bangun rakaat kedua zuhur. 4 rakaat kita seorang, tak ada fadilat berjemaah. Kita tambah rakaat, adalah orang turut belakang kita. Kita pun niat imam, boleh fadilat berjemaah semula. Sebab niat imam di luar takbiratul ihram tak makruh. Berbeza dengan niat makmum. Kalau niat makmum di luar takbiratul ihram sah jadi makmum, tapi tak ada fadilat 27. Ada ni. Jadi macam tadi tu, Timah tasyawal dia rakaat pertama makmum ni, dia niat makmum sah jadi makmum. Boleh tasyawal lah, tapi fadilat berjemaah dia tak ada. Sebab dia niat makmum di luar takbiratul ihram. Itu masalah yang berat tu. Ada ni. Sebab ada orang, ni dia salah belajar. Dia nak niat dalam takbir panjang, dia pun tak niat makmum. Ada orang ajar ke dia, tak apalah, awak niat makmum selepas awak takbir. Dia takbir kan, Allahu Akbar, dia niat saja aku sembahyang fardu zuhur kerana Allah. Dia tak niat makmum. Lepas habis takbir dia, barulah dia niat makmum. Sebelum baca doa iftitah lah, dia pun niat makmum di luar takbir. Sah jadi makmum, tetapi tak dapat fadilat 27. Bukan Jumaat ni. Kalau Jumaat dalam takbir tak niat makmum saja aku sembahyang fardu Jumaat kerana Allah, tak sah awal lagi dah. Sebab Jumaat dia kena niat makmum dalam takbiratul ihram. Ni seumpama sembahyang zuhur, dia payah nak dapat niat. Jadi ada orang ngajar ke dia, awak niat imam, awak niat makmum selepas takbir dia tu. Dia Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu zuhur. Dia pun masuk sembahyang. Baru ni niat menjadi makmum. Niat makmum kemudian lepas takbir baru niat makmum, baru pun baca doa iftitah. So jadi makmum buat seumpama tu, tapi tak ada fadilat 27. Ada ni. Niat imam di luar takbiratul ihram tak makruh, dapat fadilat jemaah di saat dia niat imam. Biasa berlaku kita sembahyang seorang, orang ikut belakang, kita pun niat imam, dapat fadilat berjemaah daripada bermula dia sebagai imam. Niat makmum luar dari takbir akan sah jadi makmum, tapi tak dapat fadilat 27. Makruh niat makmum di luar takbiratul ihram. Hak tadi niat makmum kerana terdesak sebab dia tasyahud awal kita kat pertama. Tu imam hak fasik lah, bukan tu imam yang ummi. Alhamdulillah. Jadi kita balik kepada martabat yang ketiga. Kita bincangkan martabat yang keempat, sebab pada Jumaat dia wajib niat qasa, ta'arud, ta'ayun, ta'ayun nafsah, niat imam ataupun niat makmum. Dan seumpamanya semayang kasar, kerana wajib pada bayang kasar niat kasar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.